Macam mana kalau majikan ni dia nak berhentikan terus pekerja dia ni? Sebab apa katanya, sebab tak cukup gaji, dah tak ada duit, kita pun dah tak boleh teruskan operasi. Jadi dia nak berhentikan kerja terus. Macam mana puan? Okey, baik. Ini soalan ini saya cuba perhalusi dan saya cuba jawab dengan berhati-hatilah. Pertamanya, mengikut direktif daripada MUIHR, memang pekerja tidak dibenarkan berhentikan majikan tidak dibenarkan memberhentikan pekerja. Tetapi kalau kita teliti lebih lanjut lagi, direktif daripada Kementerian Sumber Manusia, jawapannya ya. Majikan boleh memberhentikan pekerja sekiranya dibuktikan adanya adanya bukti bahawa majikan memang tidak mampu untuk bayar. Ya, tapi dia ada beberapa syarat. Kenapa undang-undang ni begini? Pertama, kerana COVID-19 ni menjejaskan banyak SME. Yang tu kita kena faham. Ya, kalau kita kata kita nak juga majikan bayar, kita nak tunggu apa? Nak tunggu majikan gulungkan syarikat pun kena tunggu insolvency and so on untuk dapatkan gaji and so on kan. Jadi COVID-19 ni akan menjejaskan banyak SME. Jadi government tak boleh nak kata tak boleh juga kekalkan pekerjaan. Dia nak bayar gaji kat mana kan? So bila tak ada pilihan lain, majikan SME ni diberi hak prerogatif untuk buat pengenepian pekerjaan atau retrenchment. Ini ada dalam Akta Kerja sendiri. Dalam Akta Kerja dengan Akta Perhubungan Industri. Tetapi ada 3 syarat dulu ya majikan sebelum nak mengenepikan pekerja atau untuk buat retrenchment. Ada 3 syarat utama. Ini syarat yang diperketatkan lagi semasa COVID-19 ni. Syarat yang pertama yang Cik Ajwad, yang pertama kena genuine, terbukti betul-betul. Kalau majikan kena bawa kepada Jabatan Perusahaan, Perhubungan Perusahaan menunjukkan bahawa memang genuine perniagaan terjejas teruk akibat COVID-19. Majikan tak boleh berhentikan pekerja semasa COVID-19 bukan disebabkan oleh COVID-19 itu sendiri. Sebagai contoh Encik Ajwad, contohnya dia dah lama dah tak puas hati dengan pekerja ni, tapi tak tahu nak hentikan macam mana kan. Dendam membuat-buat, cinta membuat-buat dendamnya, tapi tak tahu macam mana nak cakap, malu segan kan, ataupun nak cakap kan takut dia pengaruhi pekerja yang lain. So apa yang dia buat ialah dia gunakan alasan COVID-19 ni untuk berhentikan pekerja tersebut. Jadi kalau mahkamah tahu itu alasan dia yang sebenar dan dia tak boleh buktikan bahawa perniagaan dia memang terjejas teruk akibat COVID-19, tapi dia sebenarnya berhentikan pekerja akibat perkara yang lama lah kan, maka itu tidak memenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua, majikan kena buktikan mereka dah ambil semua langkah untuk mengelak pemberhentian kerja. Untuk mitigate ni kan, untuk mitigate the losses tu, majikan dah ambil macam-macam langkah dah, buat macam ni, buat macam tu, dah dapatkan persetujuan untuk kurangkan gaji, dah kurangkan waktu bekerja, maknanya waktu bekerja dalam work from home tu mungkin ya, ataupun mungkin ditawarkan cuti tanpa gaji, pekerja pun setuju, tapi perniagaan tetap tak boleh kembali beroperasi, at least mungkin 6 bulan tu tak boleh beroperasi lagi selepas PKP. Jadi tunjukkan kepada Jabatan Perusahaan Perindustrian dah ambil dah langkah-langkah tersebut, masih tak boleh teruskan. Syarat yang ketiga, majikan kena hentikan pekerja asing dulu. Itu syarat-syarat Indonesia. Pekerja asing perlu dihentikan dulu. Dan last in tu first out. Siapa yang dah masuk bekerja lambat, keluar dulu. Orang yang dah 23 tahun tu kekal. Itu dia punya prinsipnya. Jadi kiranya kalau nak berhentikan kena penuhi ketiga-tiga syarat dulu perlu tunjukkan kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan
tiga-tiga syarat itu telah dilakukan dengan effort dilakukan, barulah majikan boleh hentikan pekerja atas dasar retrenchment atau pengenepian pekerjaan untuk terus survive. Untuk terus survive. Bukan suka-suka hati je, untuk terus survive. Okay. Ini daripada Jabatan Perusahaan Perhubungan Perbankan. Boleh lagi kita tengok dalam fact daripada Perintah Kawalan Pergerakan Kementerian Sumber Manusia. Tuan-puan boleh layari mohr.gov.my Kali yang sama juga. Baik, pandangan undang-undang. Kenapa mungkin kita rasa sebagai pekerja ini tak adil? Sebenarnya itu adil. Kenapa adil? Di dalam kes William George Sdn Bhd dan S. Balasingham, Mahkamah merasakan bahawa setiap majikan ni mempunyai hak untuk construct balik dia punya bisnes. Dia bertindak atas dasar bona fide. Bona fide ni apa? Suci hati. Maknanya dia bertindak atas dasar baiklah, niat yang baik. Dia bukan saja-saja je nak buang pekerja tu, ya, bukan constructive dismissal. Lebih kepada nak reorganize, nak better management of the service of the business and so on. So itu pandangan undang-undang bahawa majikan tetap ada hak untuk construct balik bisnes dia dengan cara mengenepikan dan buat retrenchment kepada pekerja. Tapi prinsip asas yang pertama, kita perlu ingat majikan tidak dibenarkan memberhentikan kerja semasa PKP kecuali telah terbukti memang dia tak boleh operate. At least saya rasa dalam 6 bulan selepas PKP tu dia tak boleh operate langsung. So 3 penuhi. Jadi pekerja, sebagai pekerja, kita kena monitor lah. Work with HR, tengok monitor adakah majikan, bosses, company, syarikat memenuhi 3 perkara tersebut. Ya, semasa dia buat retrenchment tu.